Warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, marilah sama-sama kita buka kelas pengajian kita pada pagi ini dengan bacaan umul kitab yang kita niatkan agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pahalanya kepada roh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, pada tabi'in, para awliya, para syuhada, para ulama, seluruh masyayikh dan guru-guru kita, dan khususnya kepada pengarang kitab yang kita baca ini, Imam Al-Bajuri rahimahullah ta'ala. Syai'ulillahilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia masih lagi diberi kesempatan untuk kita hidup di atas muka bumi Allah, dan seterusnya untuk kita menambahkan amal kita untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur kepada Allah kerana menggerakkan kita untuk hadir di dalam majlis ilmu pada pagi ini. Apatah lagi majlis ilmu yang kita adakan ini, majlis ilmu yang diadakan pada bulan Ramadan. Jadi kita tahu setiap amal yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang berganda-ganda. Kalaulah sunatnya digandakan oleh Allah seperti amalan wajib, manakala amalan wajibnya pula digandakan oleh Allah dengan tidak terkira gandaannya. Maha suci Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan maha pengasih, maha penyayang serta maha pemurah kepada hamba-hambanya, khususnya kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman ini. Kita syukur tuan-tuan kerana umat inilah yang mana para nabi-nabi terdahulu bercita-cita untuk menjadi umat ini. Namun Allah Subhanahu wa taala memilih kita tuan-tuan. Ini jangan kita lupa. Sangat istimewa orang yang Allah taala pilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk itu kita akan sambung lagi kitab kita ini. Untuk kali kedua kita membacanya, kitab Risalah Imam Al-Bajuri berkenaan dengan ilmu tauhid ini. Nama Imam Al-Bajuri ini ialah Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri, ya. Jadi kita dah berkenalan dengan pengarang kitab ini pada minggu yang sudah, dan kita telah pun membicarakan tentang muqaddimah ilmu tauhid dan nama-nama ilmu tauhid, dan masuk kita kepada martabat dan kelebihan ilmu tauhid. Betul Hajah, ya? Saya kena refer dengan Hajah Jamilah lah, sebab dia adalah penanda yang tepat. Hajah Jamilah dia tak pernah miss kelas dan dia memang tepat tanda, ya. Minta maaf lah orang lain, sanad yang paling siqah sekali sanad Hajah Jamilah lah, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Martabat dan kelebihan ilmu tauhid.
Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia kerana ia berhubung dengan zat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Musannif beritahu kita ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia kerana ia berhubung di sini maksudnya ia membicarakan ilmu yang membincang tentang zat Allah, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah ilmu tauhid. Tidak ada ilmu yang lebih tinggi dibandingkan dengan ilmu tauhid. Saya dah cerita pada minggu yang sudah bahawa segala ilmu yang lain dia mencerita tentang makhluk. Sekalipun dia cerita tentang nuklear, dia cerita tentang space, tentang angkasa, dia cerita tentang apa saja yang hebat atas muka bumi ni, matematik ke, sains ke, biologi ke, whatever ilmu yang lain, itu masih lagi mengkaji tentang makhluk. Makhluk dia tetap dicipta, dia tetap dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kiralah macam mana hebatnya makhluk tu, sekalipun besok ada ilmu tentang kajian yang menunjukkan tentang syurga dan neraka luar pada kita, manalah tahu esok ke depan ni teknologi makin hebat, boleh kaji luar-luar sana, galaksi, bima sakti, bintang-bintang. Tak ada tuan-tuan, tetap juga ilmu itu kecil, kerdil jika dibandingkan dengan ilmu yang membicarakan tentang zat Allah, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab itu Imam Ibrahim Al-Bajuri ini mengata di dalam syairnya, kalau kita ingat pada minggu yang sudah, ya, tatlubul fiqha kay tusahhah hukman, kamu mempelajari ilmu-ilmu fiqh, ilmu yang berkait dengan hukum-hukum ni untuk membetulkan untuk membetulkan amal-amal kamu. Summa aghfalta munzilal ahkam, namun kamu lalai untuk mengenal yang menurunkan hukum, yang menurunkan ilmu itu, yang menciptakan ilmu-ilmu tersebut adalah Allah. Dialah yang menjadikan ilmu-ilmu tersebut, dia yang mencipta makhluk dia yang memberi ilmu tentang bagaimana nak mengkaji makhluk-makhluknya. Namun inilah tuan-tuan kelalaian kita akhir zaman. Kita leka, lalai daripada kita mengenal Tuhan. Ya, sebab itu ada setengah orang kata hadis, ya, awwaluddin ma'rifatullah, tapi ada setengah kata ini bukan hadis, ya. Kata-kata ulama awwaluddin ma'rifatullah. Ya, ada yang sandarkan kata-kata ini kepada Sayyidina Ali, banyak dalam kitab-kitab kita jumpa begitu, ya. Baik, tapi dia tidak lari daripada tuntutan agama kita. Adapun tuntutan hadis, tuntutan Al-Quran, memanglah perkara yang pertama kita diwajibkan untuk mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan, kita tengok lagi sebab apa ilmu tauhid adalah ilmu paling mulia, kerana ia berhubung. Jadi berhubung di sini maksudnya ialah ia membicarakan, ia memperkatakan, ia membahaskan, ya, menceritakan kepada kita tentang zat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca lagi, tengok di sana, ya. Memang di dalam dunia ini banyak sekali ilmu yang berkembang selain ilmu tauhid, akan tetapi semua ilmu hanya bermanfaat untuk menyelamatkan hal-hal yang lain, bukan diri seseorang. Satu-satunya ilmu yang dapat menyelamatkan diri seseorang dari kemurkaan Allah adalah ilmu tauhid. Inilah dia rahsia dia. Sebab itu kita diwajibkan belajar ilmu tauhid, tuan-tuan. Hanya ilmu ini saja yang akan dapat menyelamatkan kita. Sesiapa makhluk Allah yang dilahirkan atas muka bumi ini, atas alam ini, tak belajar ilmu tauhid, maka mereka ini tidak akan terselamat. Hanya ilmu tauhid saja yang boleh menyelamatkan kita. Nak tunjuk pada kita sangat penting ilmu ini kita pelajari, ilmu ini kita ketahui. Sebab itu dia fardu ain. Sebab itu dia hukum dia fardu ain. Wajib atas setiap mukallaf mempelajari akan ilmu ini. Kalau dah sampai usia baligh, dia tak belajar ilmu ini, hukumnya berdosa. Berdosa dia itu berdosa besar.
Berdosa itu adalah berdosa besar, dan benda inilah yang orang ramai tak tahu sebenarnya. Ya. Kita pun kadang-kadang terlalai perkara ini. Yang kita tidak bolehlah nak salahkan mak ayah kita ataupun sesiapa, ya. Bila kita dah tahu ini, kesalahan itu pada diri kita. Ya, jadi kita kena ambil orang khabar pembetulan. Kita ambil pembetulan untuk membetulkan diri kita. Ilmu yang sangat penting ini tidak sepatutnya kita tidak ketahui start awal lagi. Mungkin ialah setiap orang ni dia berbeza-beza datang. Kadang-kadang dia nampak ada benda ilmu yang lebih penting, ya. Sebab tu kadang-kadang kita tidak menitik beratkan untuk anak-anak kita, untuk diri kita belajar ilmu tauhid ni. Sedangkan ilmu tauhid ni sangat penting. Saya selalu cakap kepada tuan-tuan, kalau ilmu ni tak penting, soalan dalam kubur mesti tanya tentang solat dulu, mesti tanya tentang haji dulu, mesti tanya tentang puasa dulu. Dah masuk je kubur, man rabbuka, soalan tentang tauhid. Wa man nabiyyuka, soalan tentang tauhid. Ya, soalan tentang tauhid. Settle soalan tentang tauhid, tuan-tuan, selamat orang tu. Selamat orang tu. Ya. Zaman Rasulullah dulu banyak sahabat-sahabat tak sempat sembahyang, tak sempat puasa, tak sempat, tapi mereka ada kalimah la ilaha illallah. Ini tuan-tuan, Allah Ta'ala jamin mereka masuk syurga. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah beritahu, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, masuk syurga orang tu. Ya, masuk syurga orang tu. Betapa pentingnya kalimah tauhid ni, betapa pentingnya seseorang itu mentauhidkan Allah. Dan tuan-tuan, kita tahu bahawa setiap rasul-rasul start daripada Adam sampai Nabi Muhammad SAW, kalau kita nak kira rasul yang wajib kita ketahui ada 25 orang rasul yang diutuskan oleh Allah sebanyak 313, dan nabi-nabi yang diutuskan sebanyak 124,000 orang. Ini pembawa-pembawa risalah daripada Allah. Allah Ta'ala utus untuk mereka ni menyampaikan apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas mereka satu je, mengajak manusia daripada menyembah selain daripada Allah kepada menyembah Allah, iaitulah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting sangat ilmu tauhid ini. Jadi sebab itulah ilmu ini sangat penting, ya. Dan hanya ilmu ini sahaja yang boleh menyelamatkan diri kita. Ya, sebab itu ilmu tauhid ini jangan kita ambil ringan. Nanti kita akan menyesal bila masuk dalam kubur, kita tidak mengenal Tuhan yang kita sembah, maka kita sangat menyesal. Ya. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, saya selalu beritahu kepada tuan-tuan tentang kata-kata Imam Ghazali ini, ya. Siapa yang dah hafal kata-kata tersebut, ya? Ya, ya. Ada hafal? Saya selalu sebut, ya, tentang kata-kata Imam Ghazali ini. Baik, lupa pula dah. Sebut dia lupa pula dah, ya. Baik. Nanti kalau ingatkan saya beritahu. Okey. Baik, kita tengok di sini seterusnya. Sebab mengapa ilmu tauhid ini dia dapat menyelamatkan diri seseorang daripada kemurkaan Allah, ya. Kerana ilmu tauhid ini dia mengenalkan kita kepada Allah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah. Kita dulu belajar menyembah dulu, yang disembah itu kita tidak kenal. Kita belajar ilmu-ilmu fiqh, tapi yang menurunkan hukum tentang ilmu fiqh tu tidak kita kenal. Ini masalah kita, ya. Baik. Jadi kita beralihlah kepada yang seterusnya, ya. Jadi benda ni semua dah tahu, saya tak syarah panjang-panjang lah, ya. Jadi kita akan nak masuk kepada parti perbincangan kita tentang ilmu tauhid nanti, ya. Baik. Faedah ilmu tauhid. Faedah ilmu tauhid. Setelah kita mengetahui mengapa ilmu tauhid ini penting, kita sudah tahu, kita sudah tentulah nak tahu faedah belajar ilmu tauhid, ya. Baik.
Musannif kitab ini memberitahu kita faedah ilmu tauhid adalah melepaskan diri seseorang daripada syirik dan kufur yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala serta mencapai ma'rifatullah dengan dalil-dalil yang kukuh sehingga membawa kepada kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itulah faedah kita mempelajari ilmu tauhid. Pertama, untuk melepaskan diri daripada syirik, menyengutukan Allah. Melepaskan diri kita daripada syirik, yakni menyengutukan Allah dan juga kufur. Ya. Apa maksud syirik? Syirik ini maksudnya menduakan Allah. Menduakan Allah, menjadikan Allah ada syarik. Maksud dia perkataan syaraka. Syaraka yashriku syarikan. Maksudnya ada pendua. Ada yang kita anggap selain daripada Allah berkuasa. Ada yang kita memohon selain daripada Allah. Ini syirik ya. Jadi artinya kita kena berhati-hati. Artinya jangan dengan ilmu tauhid ini kita harap agar kita selamat daripada terjatuh kepada syirik. Maksudnya menduakan Allah. Dan kufur. Apa maksud kufur? Kufur ini maksudnya ialah seseorang itu terhijab, kafara ya, terhijab daripada mengenal akan Allah, ataupun dia melakukan sesuatu itu bukan tujuannya untuk mendapatkan Allah dan keredaannya. Syirik dan kufur ni, syirik lebih, kalau segi martabatnya syirik ini lebih tinggi sebab dia kedua-duanya itu menunjukkan menyengutukan Allah ya, maksud menyengutukan Allah. Tapi kufur ini sebab tu dia sebut sebagai kufur nikmat. Dia tak panggil syirik nikmat ya. So kufur ni dia lebih ringan. Kadang-kadang sesuatu benda yang ada pada kita itu kita gunakan untuk selain daripada Allah dan keredaannya, itu disebut sebagai kufur ya. Kufur itu maksudnya apa? Tertutup, terhijab. Ya, terhijab dia untuk menggunakan sesuatu itu mengikut sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kufurlah. Kita ada nikmat, kita ada banyak duit, duit yang banyak tu kita belanjakan untuk bukan mencari redha Allah. Menganjurkan pesta-pesta, membuat benda-benda, oh masya-Allah tuan-tuan. Itu orang yang namanya kufur nikmat. Artinya dia tertutup, terhijab daripada dapat melihat kebaikan. Ya, itu maksudnya. Jadi begitulah juga kalau kufur dalam segi i'tiqad ini ialah dia terhijab, tertutup daripada mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Ya, syirik dia menduakan Allah. Dia rasa ada sesuatu yang boleh memberi manfaat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia pergi jumpa bomo. Sebab tu dia pergi pegang pada tangkal, pegang pada benda-benda yang khurafat yang tak sepatutnya dia bergantung harap. Dia bergantung harap sedangkan dia tahu benda tu tidak dapat memberi manfaat walaupun mudarat ya. Tapi dalam i'tiqad dia rasa benda tu boleh memberi. Sebab tu dia pergi, kadang tak pergi tuan-tuan ya. Itu pada minggu yang sudah saya ceritakan kepada tuan-tuan bagaimana hadis ya yang Tuan Haji Asri ada upload tadi tentang dua orang pada zaman Rasulullah. Artinya seorang itu terselamat, seorang itu masuk dia ke dalam neraka disebabkan oleh zubab, disebabkan oleh lalat. Bila dia masuk satu kampung tu, orang kampung tu yang kafir, yang menyembah berhala ni, dia kata kamu tidak akan dapat masuk kampung ni kecuali kamu memberi satu persembahan. Persembahan ni maksudnya macam kita ni kita panggil apa ni? Pengeras. Ini macam lebih kurang macam tu lah, macam pengeras lah ya. Kalau kamu nak masuk sini kamu tak bagi ni, dia kata tak lepas. Dia ingat sembahan tu mungkin kambing, mungkin unta. Zaman-zaman dulu orang kafir Quraisy dia percaya macam tu lah ya. Tapi dia kata agama aku tak boleh tak bagi, sebab yang seorang ni dia faham juga. Dia kata kalau tak bagi yang besar-besar pun tak apa, bagi yang kecil pun. Dia kata apalah heran kan, tangkap ke lalat, letak lalat. Dia ingat apalah sangat lalat
Tapi sebenarnya tuan-tuan, oleh Allah Ta'ala tidak melihat kepada apa perkara tersebut, tapi taruhan dia adalah iman. Taruhan dia adalah iman. Oleh kerana dia letak tu, dia bila mati Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam neraka. Satu lagi sahabat tu, dia lalu juga kampung tu, tapi dia rela diri dia ni, dia khabar sampai bila-bila aku takkan bagi, kerana ini dilarang oleh agamaku. Lalu dia dibunuh. Dia bunuh oleh penduduk kampung tu, dia mati, masuk syurga. Tu yang cerita tentang tu. Kalau buka balik kita grup WhatsApp kita, kalau ada lah Tuan Haji, ada Tuan Haji bagi tu yang tentang hadis tu. Saya lupa dah sebab hadis tu payah sikit nak ngapai je, jadi tak teringat lah ya. Jadi artinya disebabkan oleh lalat, ya. Kalau saya baca tu nyamuk ke lalat kan, saya lupa dah ya. Menyebabkan iman. Pasal apa? Dia memberi taruhan dia tadi. Sebab tu saya sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hati kita dalam bab apa je? Memberi pada bomoh ni. Kita pergi jumpa bomoh, kita bagi pengeras. Sebab dia ada kena-mengena dengan benda ni. Sebab ilmu bomoh, kebanyakan melainkan yang betul-betul belajar cara pengobatan Islam ya, kebanyakan bomoh mengenakan pengeras. So pengeras itu kita beri, dan kebanyakan ilmu bomoh ni adalah ilmu yang berkait dengan jin. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya kena cakap benda ni, ilmu kita tak boleh nak sembunyi-sembunyi. Jadi artinya bila kita melakukan benda tu, kita menurut cara ilmu dia ya, itu telah ada dia punya sandaran tentang perkara yang kita buat itu daripada hadis yang kita baca. Sebab tu tak boleh, dalam agama Islam tak boleh kita bagi. Tengok, bukan banyak sangat, satu jagung. Kan kita pun pelik pasal apa jagung, tak ada harga pun jagung, tidak pun duit 5 sen, 1 sen pun ada, 25 sen pun ada. Kita pun pelik pasal apa benda yang very simple dia minta pada kita. Akal kita tak masuk, minta lah RM50 ke RM100, dan baru benda tu orang kata ada value pun tak. Saya rasa begitulah. Kita kena mikir pelik. Rupanya tuan-tuan, itulah kaitan dia ya. Berhati-hati, kadang-kadang taruhan untuk merosakkan iman kita ni kecil sangat bendanya. Iman kita boleh tergelincir. Baik. Apa tujuan tadi, faedah ilmu tadi? Melepaskan diri seseorang daripada syirik dan kufur yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mencapai ma'rifatullah. Itulah faedah dia. Seseorang itu akan Allah Taala kurniakan dapat dia mengenal akan Allah. Jadi ma'rifatullah itu datang daripada perkataan apa? Arafa. Daripada perkataan arafa. Arafa ni macam mana? Mengenal, kenal. Ya. Kenal akan Allah. Bagaimana kita nak kenal akan Allah? Sedangkan Allah itu tidak dapat dilihat dengan mata zahir kita maupun mata batin. Ijma' ulama mengatakan bahawa zat Allah tidak dapat dilihat dengan mata zahir maupun dengan mata batin kita. Zat Allah itu tidak dapat kita lihat ya, dengan mata zahir. Nak kenal macam mana? Kan kita ni biasa kalau kenal mesti kita tengok. Bila kita sebut orang timbul satu benda, jadi terbayang di pemikiran kita. Tapi Allah bukan begitu cara mengenalnya ya. Jadi ma'rifatullah ni, cara mengenalnya ada dua. Satu dengan cara ilmi, satu lagi dengan cara zauqi. Ilmi dengan cara ilmiah. Cara ilmiah ni macam mana? Dengan macam tuan-tuan ni lah kita belajar. Kita belajar, ada kitab, ada guru bertanya pada orang, kita dengar video ke YouTube ke berkenaan dengan perbincangan tentang mengenal akan Allah Subhanahu. Itu secara ilmu. Ada perbahasan tentang ilmu untuk mengenal Allah. Itu sebab dia mengenal Allah secara ilmi, dia panggil ilmiyun. Jadi kaedah untuk mengenal Allah secara ilmu ni, kalau mengikut kita, adalah kaedah belajar sifat 20. Ini metod ataupun kaedah untuk memudahkan kita belajar ya. Jadi kalau ulama ahlu sunnah wal jamaah telah mereka ni mengatakan cara untuk belajar kenal Allah secara ilmiah ni adalah dengan cara kita belajar
sifat 20. Ya, sifat 20. Takkanlah sifat Allah Ta'ala tu 20 je dah. Itu adalah dipanggil ummahatis sifat. Sifat-sifat yang tu apa dia? Ibu. Sifat-sifat yang utama. Bila kita kenal 20 sifat ini, maka insya-Allah sifat-sifat yang lain itu boleh kita kiaskan kepada sifat-sifat utama. Sifat Allah ni tersangat banyak. Start daripada kita bernyawa sampai kita mati, tak habis kita belajar sifat Allah. Sebab Allah Ta'ala dia bersifat dengan sifat kamalat. Nak belajar satu-satu tak terhabis kita nak belajar. Tak terhabis kita nak sebut. Semua sifat yang ada tu sifat Allah. Ya, dan kita tahu bahawa sifat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kamalat. Apa maksud kamalat? Kesempurnaan. Jadi ulama, ni lah ulama al-Asy'ariyah, al-Maturidiyah, zaman Rasulullah dulu tak ada lagi, ya. Imam Abu Hasan al-Asy'ari tak lahir lagi. Imam yang empat, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Masa tu Imam Abu Hasan al-Asy'ari pun tak lahir lagi. Artinya dia lahir selepas empat-empat imam ni lahir. Artinya mengapa kita meletakkan kaedah Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Abu Mansur al-Maturidi sebagai satu kaedah untuk mengenal Allah dari segi faham ahlu sunnah wal jamaah. Itu maksudnya metodologi, kaedah ataupun cara-cara yang mudah untuk kita mengenal Allah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal akan Allah. Ya, jadi benda ni dikaji oleh para ulama. Samalah juga tuan-tuan dengan ilmu fiqh zaman Rasulullah. Mana ada ilmu fiqh lagi? Mana ada ilmu tafsir? Ilmu hadis pun tak ada lagi zaman tu. Ini hadis sahih kah? Ini hadis maudhu' kah? Ini hadis marfu' kah? Tak ada lagi. Semua kaedah-kaedah tu disusun oleh ulama-ulama setelah zaman berlalu, ya. Setelah zaman berlalu. Samalah juga dengan ilmu tauhid. Perkara tersebut telah ada pada zaman Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah beriktikad, sebagai itu kita beriktikad. Sebab tu ijma'. Majoriti ulama mengatakan kalau kita nak berpegang dengan kaedah sebagaimana berpegangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pilihlah metod ataupun belajarlah metod yang telah dipelopori ataupun yang telah disediakan, diijtihadkan oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Bila sebut ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang terkenalnya ialah Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Ini cara paling mudah sebenarnya, ramai lagi. Ya, ahlul hadis ada lagi. Itu kita nak belajar secara dirasah muammaqah, orang panggil dirasah secara lebih mendalam. Yang ni kita fokus. So fokus ni kepala kita tak cabang-cabang lah. So bila nak cari metod yang sebenar, metod mana? Inilah dia Imam Abu Hasan al-Asy'ari, ya, yang boleh memudahkan untuk kita memahami kaedah untuk kita bertauhid sebagaimana tauhidnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tauhidnya para sahabat, tauhidnya para salafus soleh. Dia telah kumpul, dia telah himpun dalam satu metod yang dinamakan manhaj ahlu sunnah, ataupun metod ataupun mazhab ataupun madrasah, whatever sebutlah, ahlu sunnah wal jamaah. Metod boleh, madrasah boleh, ya, manhaj boleh, kita sebut mazhab ahlu sunnah wal jamaah, ya. Baik, jadi satu tadi kaedah untuk mencapai ma'rifatullah dengan cara ilmi. Cara ilmi dengan macam mana? Belajar, ada kitab, ada guru, ataupun kita mendengar daripada sumber-sumber yang baik, daripada YouTube. Kita tahu ulama' ni siqah, ulama' ni dia memang terkenal dengan ilmu tauhid, jadi kita mendengarlah daripadanya. Sekarang ni tuan-tuan, dulu kalau kita tengok zaman Imam Bukhari radhiyallahu anhu, dia nak ambil satu hadis daripada Bukhara pergi ke Madinah, 3 bulan naik unta. Semangat orang dulu-dulu nak mendapatkan ilmu. Kerana itulah wasilah ataupun kerana itulah cara pada zaman itu untuk mendapatkan ilmu. Dia dapat satu hadis, balik pula. Hebat Imam Bukhari ni. Zaman kita ini Allah Subhanahu wa taala telah permudahkan kepada kita untuk kita mendapatkan ilmu. Tapi kita kena pandai untuk menapis. Sebab dalam internet tu macam-macam benda ada, ya. Macam-macam benda ada. Tapi
kita kena tahu untuk memilih benda-benda yang baik. Itu juga boleh dijadikan sebagai sandaran untuk kita belajar. Maklumlah kadang-kadang kita masa tak ada tuan-tuan, ya. Satu, masa tak ada. Yang kedua, mungkin dah sedar dah tua dah, ya. Tak daya dah ustaz, saya ni nak pergi, payah, banyak halangan untuk kita pergi, ataupun sibuk. Zaman anak orang muda kita sibuk bekerja, ya. Tapi takkan kita nak tinggalkan untuk belajar ilmu ni? Kita nak jadikan reason kita sibuk? Tak boleh tuan-tuan. Dalam kubur besok malaikat tanya, kenapa awak tak belajar ilmu untuk mengenal Allah? Sibuk. Saya ni eksekutif, terpaksa kerja Sabtu dan Ahad. Kita boleh jawab gitu? Pelangkong lah dengan apa? Mana ada sibuk. Kaedah yang bagaimana kita untuk mengenal Allah tu kita kena ikhtiarkan, kena usahakan, ya. Kalau sibuk, buat cara sibuk. Kalau betul lah sibuk, takkanlah Sabtu Ahad tak ada masa untuk kita pergi kelas ataupun belajar, ya. Contohlah malam-malam, takkanlah orang bekerja sampai ke malam, ya. Mungkin kita kata orang yang duduk di offshore, ya. Offshore, tuan-tuan, mana ustaz nak datang ke offshore? Ya, duduk 6 bulan dekat offshore contohnya. Mana nak hantar ustaz ke offshore? Jadi itulah di antara kaedah-kaedah yang boleh belajar, ya. Tapi artinya kita kena ada effort, ada usaha untuk kita mendapatkan ilmu ini, ya. Jadi mengenal Allah secara ilmi dengan belajar. Satu lagi, mengenal Allah dengan cara zauqi. Zauqi ini ialah dengan cara zikrullah, mencari zauq, mencari dengan cara rasa. Ini kena melalui apa yang kita sebut melalui jalan zikir dan tafakkur. Zikir dan tafakkur ini riyadah nafsiyah dia panggil. Kena latih jiwa kita. Ya, ini jalan tariqah. Sebab itu ada tarikat dalam agama Islam kita ni. Tarikat ni apa dia? Tujuan dia adalah untuk melatih supaya seseorang itu dapat menjalani apa yang disebutkan sebagai macam mana cara berzikir, macam mana cara berfikir, untuk natijah dia bukan apa? Sampai mengenal akan Allah. Ini kenal Allah secara zauqi, secara rasa. Satu secara ilmi, secara ilmu, satu lagi secara zauqi, secara rasa. Ya. Jadi yang wajib yang mana? Yang ilmi. Ini wajib. Kalau kita belajar setakat ilmi je tak sampai ke zauqi, lepas fardu ain orang tu, ya. Kalau tak ada belajar secara ilmi ni, tak jumpa ataupun tak belajar kaedah sifat 20, tak jumpa dengan guru untuk mengenalkan dia kepada Allah, dia tak lepas dia punya fardu ain. Zauqi ini adalah lanjutan daripada ilmi. Nak lebih tinggi lagi, nak macam mana kita dapat merasai ni dengan secara zauqi, ya. Tapi kalau dua-dua dikombainkan, itu yang terbaik, itu yang terbaik. Kadang-kadang ada orang terus melompat ke sini dengan cara zauqi, dia tinggalkan secara ilmi, ya. Tapi dia tak lepas dari segi fardu ain. Ya, sebab tu settlekan fardu ain, belajar wajib. Sebab tu belajar ni wajib, ya. Siang ni dari segi latihan mengenal Allah dengan cara zauqi ni, latihan zikir dan tafakkur yang akan meningkatkan seseorang itu dapat mengenal Allah secara zauq. Nanti kalau ada masa kita bicarakan perkara ni, ya. Baik, itu bagaimana cara untuk mendapatkan ma'rifatullah dengan dalil-dalil yang kukuh, ya. Sudah tentulah bila kita nak mengenal Allah dengan cara ilmi ni, kita bersandarkan kepada dalil-dalil yang kukuh. Apa itu dalil-dalil yang kukuh? Daripada Al-Quran, daripada sunnah baginda Nabi SAW. Kemudian dalil-dalil yang kukuh tu apa dia? Ijma' ulama dan juga qiyas, ya. Baik, itulah dalil-dalil yang kukuh sehingga membawa kepada kejayaan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. InsyaAllah ianya juga dapat menjadi benteng yang kukuh dalam menghadapi kesamaran-kesamaran, syubhat-syubhat dalam bab kepercayaan dan pemikiran, ya. Baik, habis di situ. Kita masuk seterusnya, sumber ambilan ilmu tauhid. Sumber ambilan ilmu tauhid adalah daripada Al-Quran dan hadis serta dikuatkan dengan dalil akal yang waras. Baik. Jadi ilmu tauhid ini dia ada hukum, sumber ambilan dia. Ya, dia ada hukum syarak, dia ada hukum akal, dan dia ada hukum adat. Di situlah hukum-hukum yang kita belajar. Jadi di sini musannif dia terangkan mana sumber ambilan ilmu tauhid ni? Daripada Al-Quran dan hadis.
Al-Quran dan hadis. Kalau hadis tu pula dia tengok pada martabat dia, hanya hadis yang sahih, yang boleh dibawa hujah, yang benar ya. Kalau hadis tu dhaif, dalam bab ilmu tauhid tidak digunakan, apatah lagi hadis-hadis yang dhaif jiddan ya lah, dia tak boleh guna ya. Jadi kalau hadis-hadis yang dhaif tu kita boleh gunakan untuk kita beramal, untuk menggalakkan, menaikkan semangat kita, untuk memotivasi diri kita boleh. Tapi untuk hukum, untuk bersumberkan kepada ilmu tauhid, mestilah sumber hadis daripada hadis yang sahih ya. Jadi dan juga dikuatkan dengan dalil-dalil akal. Sebab tu dalil akal ni kuat ya, hukum akal dia panggil ya. Jadi hukum akal dan juga hukum adat ya. Hukum akal, hukum adat ni dia lebih kurang hampir samalah, tapi ada sedikit perbezaan ya. Baik, penyusun ini semua kita dah tahu dah. Saya pun dah ada banyak kali pun cerita benda ni. Jadi kita pergilah, kita tengok apa kata musannif tentang penyusun ilmu tauhid. Yang menyampaikan ilmu ini ialah Allah Subhanahu wa taala sendiri, lalu dia amanahkan kepada utusannya untuk dikembangkan kepada seluruh manusia di dunia ini ya. Baik, macam saya beritahu tadilah, yang menyampaikan ilmu ini adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dia nak diri dia dikenali. Dia nak diri dia dikenali. So untuk mengenalkan dirinya, dia ciptakan makhluknya ini. So makhluk ni siapa yang boleh menyampaikan tentang dirinya kepada makhluk dia ni? Pertama, rasul-rasul. Pertama adalah rasul-rasul, yakni utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kerana rasul, maka kita tidak akan dapat mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tugas rasul-rasul diutus oleh Allah untuk mentauhidkan Allah, mengenalkan manusia kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sebab tu yang menyampaikan ilmu ini ya Allah Subhanahu wa taala sendiri, lalu diamanahkan kepada utusannya untuk dikembangkan kepada seluruh manusia di dunia ini. Para rasul alaihi wassalatu wassalam, bermula dari Nabi Adam alaihi salam sehingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa risalah tauhid yang sama, yakni kepada kehambaan dan penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, artinya apa? Sama je. Tauhid start daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawa benda yang sama, cerita benda yang sama tentang mentauhidkan Allah. Tidak ada perbezaan ya, tidak ada perbezaan. Yang ada perbezaan tentang apa? Syariat sahaja. Ya, sembahyang fardu mungkin 2 rakaat, mungkin zaman Nabi Allah Musa alaihissalam 50 waktu ya, mungkin zaman Nabi Adam 2 waktu. Begitu saja. Dari segi syariat dulu mungkin boleh kahwin antara adik-beradik ya, sekarang kita tak boleh. Dulu macam-macam lah. Syariat saja berbeza, tapi segi tauhid tidak berbeza. Start daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Baik. Tujuannya yakni kepada kehambaan dan penyerahan kepada Allah, untuk menyedarkan bahawa kita ni hamba, dan adalah untuk kita ni menyerah kepada Allah. Kerana apa? Kerana Allah lah Tuhan yang layak kita sembah ya. Jadi sebab itulah tujuan dia, iaitu macam erti kata yang lain, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang terawal menyusun ilmu tauhid dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah secara lengkap dan diikuti terus sepanjang zaman adalah ya. Pertama kita tengok di sini ni, ulama yang pertama yang menyusun manhaj ahli sunnah wal jamaah secara lengkap dan diikuti sepanjang zaman, yang pertama Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala ya. Beliau ialah Imam Abu Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq. Nasabnya bersambung dengan sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Musa Al-Asy'ari, nama ayah saya radhiyallahu anhu. Beliau adalah pengasas mazhab Asy'ariyah dalam bab akidah. Lahir pada tahun 260 Hijrah dan wafat di Baghdad pada tahun 324 Hijrah ataupun Hijriyah ya. Artinya masih lagi dalam lingkungan salafus salih. Kerana salafus salih ini 300 tahun
ya, selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dalam hadisnya, ya, salafus soleh itu ialah summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum khairul qurun. Rasulullah beritahu sebaik-baik kurun qarni adalah kurun aku, yang aku berada padanya. Summal ladzina yalunahum, kemudian kurun yang datang setelah daripada aku. Kita tahu bahawa satu kurun itu 100 tahun. Summal ladzina yalunahum, ya, kemudian 100 tahun yang berikutnya. Artinya kalau sebut 300 tahun itu adalah disebut sebagai kurun yang terselamat. Kurun orang yang hidup dalam ni disebut sebagai salafus salih. Salafus salih itu siapa dia? Pertama, zaman Rasulullah. Yang kedua, zaman para sahabat. Yang ketiga, zaman tabi'in. Yang keempat, zaman tabi'in. Inilah kurun yang terselamat. 300 tahun, ya, 300 tahun daripada zaman Rasulullah, ataupun ada setengah ulama mengatakan ianya 500 tahun. Ada pandangan ulama yang lain mengatakan ianya 500 tahun. Inilah yang memberitahu pada kita kurun yang selamat, tuan-tuan. Sebab apa? Zaman dulu kita tengok bukan tak ada pertelingkahan antara sahabat. Kan Sayyidatina Aisyah berperang dengan Sayyidina Ali. Kan Sayyidina Ali berperang dengan Sayyidatina Muawiyah. Kan Zubair ibn Awam berperang dengan kan banyak para sahabat tu dia. Tapi tuan-tuan, mereka perang ni atas dasar politik, bukan atas dasar akidah. Akidah tetap sama kan. Zaman sahabat-sahabat dulu ada zaman Umayyah Abbasiyah kan. Pada masa itu masih lagi akidahnya terselamat. Tapi setelah 300 tahun tuan-tuan, akidah mereka sudah. Kalau dulu Syiah ini adalah orang yang pro kepada Sayyidina Ali. Kita sayang tak Sayyidina Ali? Sudah tentu kita sayang. Orang yang pro kepada zuriat Rasulullah tu dinamakan Syiah dululah, kalau dulu, zaman dulu. Tapi bila mana dia menjadi satu politik, dipolitikkan, akhirnya Syiah ini menjadi satu i'tiqad, satu akidah. Ya, mereka mendewa-dewakan tersangat sehingga kan keluarlah daripada pandangan ghulat Syiah ini, mereka mengkufurkan sahabat dan juga isteri-isteri Nabi. Kan dah tak jadi dah. Ya. Dan tak jadi dah. Masa tu tak jadi sebagai parti politik, dia jadi sebagai akidah. Nampak? Bila dah mengkufurkan para sahabat, dan di antara isteri Nabi yang teruk, yang dikafirkan oleh golongan-golongan Syiah ini ialah Sayyidatina Aisyah, Ummul Mukminin. Ya, Syiah marah sangat kepada Sayyidina Aisyah. Lagi sahabat yang paling dibenci iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman Ibn Affan, yang mereka hanya protect Ali saja. Ya, Syiah sekarang ni semangat. Sebab tu Syiah ini termasuk daripada akidah yang terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita nak kena tengok ciri-ciri Syiah ni macam mana, ya. Tuan-tuan, jangan ingat dekat Malaysia ni Syiah tidak berkembang. Kita tak tahu je, ya. Rupanya di Malaysia juga sudah berkembang biak fahaman Syiah. Apatah lagi di Indonesia. Dulu kita ingat kita jauh daripada tanah Arab, daripada tanah Khurasan ini, tempat asalnya Syiah. Ingat selamat? Tak selamat dah sekarang ni tuan-tuan, ya. Kita tak tahu anak-anak kita, kadang-kadang mereka ni belajar di luar-luar, kita tak tahu dengan siapa mereka ni berkawan. Silap kawan mereka ni memiliki fahaman-fahaman yang macam ni. Tuan-tuan ingat tak dulu zaman revolusi Islam Iran yang tengah berkembang, betapa ramainya orang-orang kita yang terkesima, terpesona dengan kehebatan revolusi dan mengantar anak-anak mereka belajar di Iran. Di mana mereka tu sekarang bila balik? Adakah mereka tidak membawa fahaman ini? Itu persoalan dia. Minta maaf tuan-tuan saya sebut ni, ya.
Itu ancaman kepada akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. So mereka ini balik dengan apa ni, memegang jawatan itu, jawatan ni, silat-silat YB lagi. Ya. Silat-silat ulama yang mengajar di surau-surau. Mereka boleh menyelitkan fahaman-fahaman yang seumpama ini, yang merupakan ancaman kepada i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kan ramai zaman dulu. Saya ingatlah zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman orang kata revolusi Islam, hantar belajar anak-anak ke Iran. Sudah tentulah dia akan membawa oleh-oleh Iran itu balik. Apakah oleh-oleh Iran itu? Berbentuk akidah, berbentuk kefahaman, berbentuk macam-macam lah tuan-tuan oleh-oleh itu. So oleh-oleh itu yang disebarluaskan di tempat kita. Berhati-hati dengan fahaman Syiah yang ada sekarang, ya. Dia bukan macam Syiah dulu. Dulu dalam bentuk parti politik je. Zaman Sayyidina Ali tu orang yang ingin memenangkan Sayyidina Ali. Kita pun sayang Sayyidina Ali, ya? Tak ada masalah tu. Tapi bila dia sudah menjadi akidah, kena berhati-hati. Baik, kita tengok siapa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, pendiri mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama ni, iaitulah nama dia Imam Abu Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq, ya. Nasabnya bersambung kepada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya. Jadi kita ambil sikit sejarah hidup Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini, bapa dia meninggal masa dia masih kecil lagi. Ya, bapa dia ni meninggal masa kecil lagi. Tapi sebelum itu bapa dia ni ada satu orang sahabat. Sahabat dia ni, sahabat kepada bapa dia ni seorang ulama yang hebat, ya. Dan zaman kecil beliau sempat berguru dengan kawan kepada bapa dia ni. Tetapi oleh kerana usia ayahnya tak panjang, maka bila ayah dia meninggal, mak dia kahwin dengan seorang ulama yang terkenal di kota Baghdad pada masa itu, iaitulah namanya Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai. Siapa dia? Abu Ali Al-Jubai ini adalah pendiri ataupun pengasas kepada mazhab Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah. Jadi kahwin dengan tok guru Mu'tazilah sendiri. Jadi sudah tentulah Abu Hasan Al-Asy'ari yang masa itu masih kecil, dia akan menganut fahaman bapa tirinya. Kerana bapa tirinya lah pada masa itu pula, lepas dia habis tu, bapa tirinya menjadi orang yang mengajar, mendidik dia. Sudah tentulah dia terkesan dan terpengaruh dan menganut fahaman Mu'tazilah, ya. Setelah itu, setelah dia belajar besar apa semua, sehinggalah dia, Allah Ta'ala bukakan kepadanya futuh. Ya, futuh ni kalau mengikut ceritanya, beliau didatangi oleh baginda Nabi SAW dalam mimpinya sendiri, supaya mengkaji semula, membuat timbang tara semula tentang mazhab yang dianuti. Beberapa kali Rasulullah datang temu dengan beliau, sehinggalah beliau mengkaji. Masa tu start dikaji balik, dikaji, dibandingkan. Sebab tu kalau kita tengok Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni, kuliah-kuliah ni kebanyakan dia perdebatan dengan ahli kalam. Setelah dia keluar lah, dia debat, dia argue pendapat orang tu. Mengapa pendapat orang tu mengapa tak boleh berpegang dengan fahaman tu. Dia berilah pandangan dia. Sebab tu kalau tengok kitab-kitab dia, begitulah, ya. Banyak bentuk argument dia melawan hujah-hujah para Mu'tazilah pada masa tu. Bukan saja Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah, Hashimiyah, Musyabbihah, ya, banyaklah fahaman-fahaman yang dikirakan sesat yang pada masa itu yang diargue oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni, ya. Jadi kita tengok zaman dia kecil, bila mana mak dia kahwin dengan pendiri kepada tarekat mazhab Mu'tazilah, maka beralih dia pada mazhab Mu'tazilah sehinggalah usia dia sampai usia yang matang, dan akhirnya beliau ni dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala satu
kesedaran, ya. Dan di antara salah satu cerita yang menyebutkan beliau dikurniakan kesedaran tu, beliau didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri untuk mengkaji balik tentang fahaman Mu'tazilah yang dia anuti. Start daripada dulu dia kaji balik dan dia dapati memang banyak percanggahannya dengan mazhab ataupun dengan aliran yang sebenar, iaitu apa yang difahami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sebab bila ditanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa, ditanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu Ahlus Sunnah dan wal Jamaah tu? Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabat aku berpegang padanya, itulah fahaman, itulah i'tiqad, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disitulah dia mengambil, orang khabar, nas-nas, cara pemikiran, cara bagaimana untuk mengiktikadkan Allah dan mensucikan Allah daripada perkara-perkara yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dia lahir tahun 260 Hijriah, saya khabar masih lagi dalam zaman salafus soleh, kurun yang selamatnya, dan dia wafat pada 324 Hijriah. Baik, itu imam yang pertama, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Mansur Al-Maturidi ialah Imam Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi Al-Hanafi, ya. Ini mereka ni jadi kalau kita tengok hampir sezaman, seolah-olah hampir sezaman, ya, tapi tidak pernah bertemu antara Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini, tidak pernah bertemu. Sebab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini duduknya di Iraq, manakala Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini duduk di sebelah apa ni, tempat Al-Maturidi ni, tempat Rusia sekarang ni, apa ni, macam Dagestan apa semua, macam apa ni, Bukhara, dekat kawasan tu lah, ya. Baik. Jadi walaupun mereka ini tidak pernah bertemu, tapi kefahaman mereka, dalil-dalil yang mereka gunakan istimbat tentang i'tiqad ataupun akidah ni bersamaan. Sebab itu bila dia tu dikombinkan, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi menjadi satu mazhab. Kenapa? Persamaan mereka dalam mengeluarkan istimbat hukum, mengeluarkan pandangan-pandangan, mengeluarkan hujah sama. Itu kan kita tengok duduk lain-lain tak pernah jumpa, pelik, tapi benda yang sama mereka ijma'kan, mereka persetujui, ya. Jadi hujah dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ni hujah yang sangat kuat, yang sangat kuat. Duduklah mana-mana pun, walaupun ulama ni ulama yang berbeza, tapi bila mana mereka duduk atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi hujah mereka itu seia sekata, ya, seia dan sekata. Baik. So dasar perbahasan kita tengok lagi. Ilmu Tauhid membicarakan beberapa perbahasan, iaitu perbahasan tentang Allah Subhanahu wa taala ilahiyat, iaitu tentang apa perkara yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah. Ini contents, isi kandung, ataupun apakah perbahasan tentang mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun tentang ilmu Tauhid itu sendiri. Dia bicara tentang apa? Yang pertama, tentang ilahiyat. Ilahiyat ini maksudnya tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang Allah. Apa yang nak dicerita di sini? Tentang perkara yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah. Jadi bila kita belajar ilmu tauhid, ilmu sifat 20 ni mudah je. Kita bicara tentang wajib, tentang mustahil, tentang harus. 3 benda tu je, ya, 3 benda tu je. Jadi kalau dapat tu settle lah. Sebab itu ulama-ulama dulu dia buat dia punya carta, diagram, ya, tulis kalimah la ilaha illallah. Jadi pecahan kepada la ilaha illallah itu, itulah sifat 20. Sifat 20 itu pula terbahagi kepada apa? 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Ini dia sebut nak cerita
buat ringkasan simpulan iman. Jadi orang-orang kita dulu dia buatkan carta ni untuk kita mudah faham. Kita sekarang ni pun ada carta juga. Dan carta alih kita macam-macam lagi lah. Kroniknya kita punya sekarang ni. Orang dulu-dulu pun dia buat pecahan daripada la ilaha illallah, dia pecahkan kepada tauhid, sifat 20. Apa yang dia letakkan dalam tu? Wajib, sifat 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, satu sifat yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lepas tu bagi Rasul pula dipecahkan. 4 sifat yang wajib bagi Rasul untuk kita ketahui dan pelajari, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul untuk kita ketahui dan pelajari, satu sifat yang harus. Ini jumlah Rasul ada 9. Jumlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada 41. 9 campur 41 jadi 50. So itu yang disebut sebagai simpulan iman. Kalau orang belajar yang ni, maka dari segi syaraknya lepaslah taklif dia untuk mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni simple je ya. Tapi kita oleh kerana kadang-kadang kita tak fokus belajar, kadang-kadang belajar juga tapi tak berapa nak faham ya. Ada juga menyebabkan kita belajar tapi tak berapa nak faham ya. Jadi sebab itulah. Jadi sebenarnya itulah dia yang disebut sebagai ulama-ulama dulu sebagai simpulan iman. Jadi bagaimana ustaz? Lepas tu ada pula pecah pada 3, pecah pada 2. Itu pecahan dia untuk memberi kita lagi mudah faham. Seperti contoh daripada 20 itu dipecah kepada apa ni? Maknawiyah, nafsiyah. Ya, itu pecahan untuk memudahkan kita lebih faham. Tapi cukup kalau orang tu dia belajar sifat 20 tu, artinya kita katakan bahawa dia telah pun habis taklif yang wajib atas dia tu. Artinya sekurang-kurangnya betul. Orang tanya sekurang-kurangnya taklif wajib ni ustaz, nak lepas pada taklif wajib ni setakat mana belajarnya? Takkan nak belajar satu kitab yang bersama perbahasan dah. Itulah yang disebut oleh ulama tu. Cukup kita mengetahui tentang sifat yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, harus bagi Allah. Wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, harus bagi Rasul. Dah cukup, dah memadai. Dikira orang itu sudah mengenal Allah, dikira orang itu sudah mengenal akan Rasulullah, sudah menunaikan hak-hak dia untuk mengenal akan Allah. Cukuplah setakat tu. Lepaslah fardu ainnya. Kalau itu kalau tanya setakat tu ya. Baik. Pertama, perbahasan tentang Allah, iaitu ilahiyat, iaitu tentang apa perkara yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah. Dan yang kedua, perbahasan tentang para Rasul alaihimussalam, nubuat, iaitu tentang apa perkara yang wajib, mustahil dan harus bagi para Rasul. Itulah 4 perkara tadi. Sifat dia amanah, tabligh, fatanah. Ya. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Lawan dia, begitulah lawan dia yang kita pelajari itu. Jadi artinya bila kita tahu tu, itulah sifat yang wajib ada pada semua rasul-rasul ya. Semua rasul-rasul. So itu yang kedua. Dan yang ketiga, perbahasan tentang perkara-perkara yang dipedomankan sam'iyat, yakni perbahasan berkenaan dengan apa yang dipedomankan dan ditetapkan oleh wahyu semata-mata, yang mana akal tidak mampu untuk menetapkannya tanpa didasarkan oleh wahyu, seperti hari kebangkitan, syurga, neraka dan sebagainya. Ini akal tak lepas dah tuan-tuan ya. Kalau tak ada sumber wahyu, tak ada. Akal tak boleh nak fikir. Hebat macam mana akal ni, dia terhad ya. Dia terhad. Apa takrif bagi akal? Saya beritahu kepada tuan-tuan dulu. Siapa ingat lagi takrif bagi akal? Al-aqlu lil ma'qulat. Al-aqlu lil ma'qulat. Akal itu hanya kepada perkara-perkara yang boleh difikirkan, atau yang perkara-perkara yang logik sahaja. Al-aqlu lil ma'qulat. Akal ini dia punya fungsi dia punya cakupan dia hanya pada perkara-perkara yang boleh difikirkan oleh akal, logik saja. Akal tak terima, tak ada dah. Akal tak lepas dah. Tak boleh dah nak fikir ya. Sebab tu Isra' dan Mi'raj, akal tak lepas dah ya. Baik. Jadi sebab tu contoh benda-benda yang beriman dengan syurga, neraka, benda-benda yang sam'iyat ya. Apa maksud sam'iyat? Sam'iyat ini, kalau kita tengok nota kaki ini, perkara-perkara yang diketahui melalui sumber wahyu. Tapi sam'iyat ini tuan-tuan dan puan-puan adalah datang daripada perkataan sama'a. Apa maksud sama'a? Sama'
mendengar. Jadi apa yang kita dengar? Kita dengar daripada sumber-sumber wahyu dan juga hadis. Apa yang kalau orang dulu tuan-tuan, orang dulu dia mendengar dan terus menghafal. Yang dapat jumpa Jibril, yang dapat diperlihatkan itu ini oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah saja. Jadi bila sampai kepada Rasulullah, Jibril bagi wahyu, sahabat apa fungsi dia? Dia mendengar apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah beritakan kepadanya tentang hari kiamat, beritakan kepadanya tentang azab kubur, azab neraka, beritakan. Jadi itu melalui sama. Jadi sama pendengaran itulah namanya sam'iyat, mendengar perkara-perkara yang ghaib, yang tidak boleh dicapai oleh akal, yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan begitulah perantaraan itu bertasalsul, Rasulullah sampai sahabat memperdengarkannya kepada tabi'in memperdengarkannya kepada tabi'in, para ulama-ulama salafus soleh mengambil dan kemudian disambung oleh lisan-lisan ulama. Sebab itu disebut al-ulama warasatul anbiya, kerana mereka ni menyampaikan apa yang didengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasalsul itu tadi, silsilah kita panggil, baik. Jadi sam'iyat ini boleh juga kita artikan sebagai sama pendengaran, iaitu mendengarkan akan perkara-perkara yang ghaib, baik. Hukum belajar. Jadi saya tak naklah terang banyak-banyak sangat tuan-tuan, sebab benda ni kebanyakan pada kita dah tahu dah. Hukum mempelajari ilmu tauhid ialah fardu ain, yakni wajib bagi setiap orang yang mukallaf, baik lelaki dan perempuan, dengan sekurang-kurangnya mengenal apa yang wajib mustahil harus bagi Allah Subhanahu wa taala dan para rasul. Ini yang saya sebut tadi, Sebab tu orang tua kita dulu dia buat rajam untuk memudahkan, sebab tak mudah juga, wujud, kidam, baqa, mukhalafatu ta'ala al-hawa qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam, kaunuhu tak payah juga. Kalau kita setakat ngapal gitu bolehlah, segi kefahaman macam mana kita nak faham. Jadi sebab tu bila ada rajah tu mudah untuk kita mengingat dan memaham. Jadi inilah hukum belajar fardu ain. Apa maksud fardu ain? Wajib ke atas setiap mukallaf. Kalau tak belajar, hukum dia berdosa. Hukum dia berdosa. Dan berdosa ni berdosa besar, sehingga dia belajar baru habis dosa tersebut. Contoh, kita balik usia 15 tahun tak pernah belajar ilmu tauhid, tak pernah belajar ilmu mengenal Allah, start berdosa. Setiap hari ditulis oleh malaikat dosa tersebut. Dia bukan macam dosa zina, tuan-tuan. Zina ni besarlah dosanya. Berzina sekali, dia tulis sekali tu je. Tapi dosa yang orang tak belajar ilmu fardu ain ni, dia sentiasa berdosa. Itulah yang kita tak tahu. Sebab tu cukup kadang-kadang kita pula bila kita dah tahu kita berdosa tu, kita tak nak bertaubat, tak nak bertaubat. So bertaubat tuan-tuan, kalau kita mohon ampun kepada Allah fatrah-fatrah yang contoh kita tertinggal untuk mengenal akan Allah. Sebab mengenal akan Allah ini satu kewajipan buat kita. Sebab itu kita dulu diajar ilmu untuk bagaimana bersyariat tu. Belajar untuk ilmu sembahyang, dia ajar ilmu untuk puasa. Ilmu akidah tak ajar. Contoh mak ayah kita tak ajar pada kita ilmu untuk mengenal akan Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi itu yang sebagaimana Imam Ghazali beritahu. Sebab kita hanya tak mari lagi dia punya tu, biasanya saya ingat hari ni tak mari dia punya tu. Baik. Ma'bud kadang-kadang macam benda ni. Ilmu ni tuan-tuan, dia boleh ada, dia boleh hilang. Sebab selalu dulu saya sebut ingat semua, tapi kali hari ni tiba-tiba dia tak ingat, dia tak ingat benda tu. Jadi biasanya saya selalu sebut memang dah hafal, artinya hafal duduk dalam perut betul dah. Tapi kadang-kadang bila Allah Ta'ala nak tarik, dia tarik dengan mudah tuan-tuan, jadi sebab itulah. Baik, kita balik di sini. Jadi artinya
Orang yang mukallaf, baik lelaki ataupun perempuan, kalau dia tak belajar ilmu ni, maka dia sentiasa duduk dalam berdosa. Berdosa, ya. Baik. Jadi sekurang-kurang apa kita mengenal tu? Yang wajib bagi Allah, yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Allah, yang mustahil bagi Rasul, yang harus bagi Allah, yang harus bagi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Saya rasa insya-Allah kita telah pun mencakupi, kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang lain dia panjang lagi dia punya bahasan, tapi saya rasa cukuplah. Di sini kita dapat mempelajari apa itu ta'rif ilmu tauhid, nama-nama ilmu tauhid, martabat kelebihan ilmu tauhid, ya. Faedah ilmu tauhid, sumber ambilan ilmu tauhid, penyusun ilmu tauhid. Kemudian kita tahu pelopor pengasas dia yang paling utama iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian dasar perbahasan ilmu tauhid ini dan hukum belajar ilmu tauhid. Baik, kita masuklah kepada matan dan syarah Risalah Al-Bajuri. Inilah baru kita masuk sebenarnya, ya. Baik, fasal 1, ketuhanan iaitu ilahiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Fayaqulu fakir rahmati rabbihi الخبير البصير إبراهيم الباجوري ذو تقصير طلب مني بعض الإخوان أصلح الله لي ولهم الهال والشأن أن أكتب له رسالة لطيفة تشتمل على صفات المولى وأضدادها وما يجوز في حقه تعالى وما يجب في حق الرسول عليهم السلام وما يستحيل في حقهم وما يجوز. فقلت وبالله التوفيق فأجبته إلى ذلك. Baik, kita tengok dulu yang di atas tu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd, dan ada pun selepas daripada itu. Fayaqulu, maka berkatalah faqiru rahmati rabbih, orang yang sangat memerlukan rahmat daripada Tuhannya yang bersifat Al-Khabir Al-Basir, yang maha mengetahui, yang maha melihat. Siapakah orang itu? Ibrahim Al-Bajuri Dzu Taqsir. Nama disebutkan, letakkan nama dia di sini, Ibrahim bin Bajuri Dzu Taqsir, yang memiliki pelbagai kelemahan dan kekurangan. Taksir ini kelemahan ataupun kekurangan ataupun dosa pun boleh. Dia nak menunjukkan kepada dirinya yang hina, yang lemah di hadapan Tuhan yang maha mengetahui dan Tuhan yang maha melihat. Apa ni? Rabbihi Al-Khabir. Al-Khabir tu Tuhan yang maha mengetahui, Al-Basir Tuhan yang maha melihat. Ya, fayaqulu, maka berkata al-faqir. Siapa fakir tadi? Orang yang fakir. Fakir kepada rahmat Tuhannya. Siapakah itu orang dia? Ibrahim Al-Bajuri. Dia kata dialah bernama Ibrahim Al-Bajuri Dzu Taqsir, yang memiliki pelbagai kelemahan, memiliki pelbagai kecacatan. Maksud kita taksir ni benda yang tak sempurna lah, ya. Mungkin juga taksir ni dosa, mungkin juga hina, mungkin juga lemah, mungkin juga jahil. Taksir, ya. Perkataan taksir, kalau kita kata kalau disebut dalam satu ayat yang lain, apa ni, zu faqir, zu apa ni,
zu dhaif, dia dhaif saja, tapi taksir dia mengandungi pelbagai. Dia juga dhaif, dia juga jahil, dia taksir ni memiliki pelbagai perkataan. Dia juga yang memiliki banyak dosa, kelemahan, ya. Jadi itulah maksud taksir. Taksir ni dia banyak makna dia dalam segi taksir, ya. Baik. Nak menunjukkan kepada kelemahan, nak menunjukkan kepada kehinaan diri seseorang itu, ya. Baik. Apa kata dia lagi? Talaba minni ba'dul ikhwan, telah meminta daripada aku setengah daripada saudara-saudara aku. Aslahallahu li walahum, semoga Allah memperbaiki akan diri aku dan juga diri mereka, al-hal, akan keadaan mereka, wasya'an, dan juga kedudukan mereka. An aktuba lahu risalah latifah, bahwasanya kawan-kawan aku ini, saudara mara aku ini meminta daripada aku untuk aku menulis risalah latifah, satu risalah, satu kitab, ataupun risalah ni maksudnya surat lah, kalau kita watikah lah, ataupun satu kitab lah secara mudah, ya. Satu penulisan, satu artikel, begitulah, ya. Tashmulu ala sifatil maula, yang merangkumi padanya menerangkan tentang sifat-sifat Tuhan. Maula ni tentang sifat-sifat Tuhan. Wa adadiha, dan juga lawan kepada sifat-sifat yang wajib bagi Tuhan, ya. Tulis, beritahu pada kami tentang sifat-sifat yang baik, yang wajib bagi Allah, dan juga lawan kepada sifat-sifat yang wajib tersebut. Bukan macam itulah makna dia. Wa ma yajuzu fi haqqihi ta'ala, dan apa yang harus pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yajibu fi haqqir rasul, dan apa yang harus, apa yang wajib pada hak untuk kita mengenal akan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa ma yastahilu, dan apa yang mustahil fi haqqihim, pada haknya rasul-rasul. Wa ma yajuzu, dan apa yang harus pada haknya Rasul sallallahu alaihi wassalam, ya. Faqultu, maka aku berkata, wabillahi taufiq fa ajabtuhu ila dhalik, dan dengan Allah